Kisah hantu pada malam ni tentang salah seorang pekerja landscape ataupun dikenali sebagai tukang sapu yang bekerja di Shah Alam, di mana pada waktu dia bekerja di tengah sapu-sapu tu, dia diganggu oleh satu lembaga yang menyebabkan dia demam selama tersasul geng, maaf, yang menyebabkan dia demam selama seminggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan terima kasih pada yang datang. Pada yang baru datang, nama saya Ikmal Hanif. Nama awak siapa? Mak Tot siapa? Sebelum tu guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan cerita pada malam ni dikongsikan oleh seorang anak kepada bapaknya. Cerita ni pasal bapak dia. Bapak dia kena ganggu. Nama bapak dia adalah Pakcik Soleh geng. Dan kisah seram ni terjadi menyebabkan Pakcik Soleh ni rasa macam nak berhenti kerja. Sebab memang seram lah. Sampai tahap Pakcik Soleh ni tak boleh nak bangun daripada katil. Terbaril, gigil, kena demam kura-kura. So, apa yang jadi sebenarnya? Kalau nak tahu, korang kena bantu saya follow saya punya social media dekat bawah. Dan kalau ada rezeki lebih, bolehlah share dekat saya punya chat tu. Kat bawah ada satu logo ting. So kat logo tu kalau kau tekan, korang boleh bagi super chat ataupun berapa amount yang korang nak. Tak paksa geng. Ini sebagai orang cakap tiket wayang lah. Kita bercerita peluh-peluh. Kalau ada nak bagi, tak ada pun tak apa. Saya ni bersyukur apa yang ada. Tapi yang bagi, semoga Tuhan murahkan rezeki awak. Panjang umur, murah rezeki. Amin rabbal alamin. Dan tanpa kita lengahkan masa lebih panjang, tanpa kita tundakan benda ni lebih lanjut, marilah kita tukar lampu merah dahulu sebelum memerlukan story puaka pada malam ni. Macam mana nak buat? Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Puaka Tukang Sapu. Pakcik Soleh ni diceritakan oleh anak dia. Memang nama pakcik ni Soleh geng. Bukan sebab dia seorang yang soleh ke tak. Tak tahulah dia soleh ke tak. Tapi memang nama dia Muhammad Soleh. Dan dia telah bekerja sebagai seorang tukang sapu dekat Shah Alam ni selama 2 tahun. 2 tahun dia kerja, tak ada benda seram jadi. Tiba-tiba satu hari ada benda jadi, terus demam tak bangun daripada katil guys. Anak Pakcik Soleh ceritalah yang bapak dia ni ditugaskan untuk jaga kawasan tu baru je dikurang dalam 3 bulan. Sebab sebelum ni bapak dia jaga dekat kawasan lain. Tiba-tiba majlis daerah bagi kawasan, Pakcik Soleh hari ni pergi menyapu dekat sini. Dekat tempat Pakcik Soleh tu orang lain ganggu. Memang pegawai dia sengau sikit lah. So Pakcik Soleh pun terima. Dia pergilah sapu tempat baru. So kerja Pakcik Soleh ni apa? Kerja dia macam tukang sapu biasalah. Dia akan sapu daun kering, prap. Dia akan kutip-kutip sampah macam tin, macam kertas, chewing gum yang korang buang, macam-macam lagi geng. Nak make sure kawasan tu memang betul-betul cantik. Dan kawasan yang dijaga oleh Pak Soleh tu merupakan kawasan perumahan. Jalan dia jalan 2 lane sahaja, tapi kiri kanan dipenuhi dengan rumah-rumah besar, rumah teres banglo macam tu geng. Nak dijadikan cerita lah, hari tu merupakan hari Sabtu, pukul 9 pagi benda ni jadi guys. Hari tersebut memang cuaca agak-agak suam-suam basah pusat. Macam mana suam-suam basah pusat? Hari tersebut memang orang cakap mendung, gloomy. Memang sesuai untuk dipeluk cuaca tersebut geng. Dengan keadaan macam nak hujan tak nak hujan, angin pun kadang-kadang tiup sepoi bahasa. 9 pagi geng, memang cuaca tidur. Dia pun buat kerja macam biasa, sapu tepi jalan, prap sambil kereta lalu lalang nak pergi kerja. Dekat kawasan tu, jalan tu ada satu roundabout kecil.
So Pak Soleh ni pun sambil sapu-sapu dia menujulah ke roundabout tersebut. So dia jalan-jalan sapu punya sapu. Tiba-tiba dah sampai dekat roundabout tu, dia pun pusinglah satu pusingan untuk kumpul daun-daun kering. Dan guys, time tu lah ada benda jadi, geng. Tak tipu kau, ni cerita daripada anak dia lah. Di mana masa dia tengah sapu-sapu tu, tiba-tiba dia ternampak betul-betul di hadapan, di divider roundabout tu, seakan macam ada kesan darah yang melimpah. Dan bila Pak Soleh makin lama makin mendekat, jalan makin lama makin rapat dengan darah tersebut, dia ingat orang buang air sirap ke apa tau. So dia jalan dekat-dekat, terbau hanyir darah yang sangat kuat. Pak Soleh tentu tak fikir panjang, dia ingat tu darah binatang. So dia pun intai, dia tengok, dia makin dekat, dia pergi dekat. Tentu dekat darah tu memang ada lalat, ada langau, ada cicak, ada apa, kangaroo semua tengah hurung lah benda tu. Dia hurung darah tu kan. So Pak Soleh ni pun intai, dia fikir satu, dia ingat, ini darah anjing ke kucing ni banyak-banyak ni mesti ada kereta lalu dekat roundabout ni terlanggar anjing atau kucing. Sambil fikir tu, dia tengok kiri kanan nak cari ada ke bangkai kucing atau bangkai anjing yang bersepai tepi-tepi jalan. Tapi tak ada. Dan disebabkan memang tugas Pak Soleh untuk jaga jalan tersebut, dia pun fikir, ini aku kena cepat-cepat jirus air. Ini pun dah kering darah ni. Kalau lagi kering, lagi rosak pemandangan dekat sini, lagi busuk nanti. Entah-entah jadi makanan jin tak tahu ni. So Pak Soleh pun dia pusing ke belakang, dia nak menuju ke ada satu kepala paip, lebih kurang dalam 10 meter macam tu. Dan dia pun mulalah berjalan ke arah paip tersebut. So bila sampai dekat paip tu, Pak Soleh pun buka air, dia ambil batang paip, dia berjalan ke arah roundabout tersebut. Dia nak jiruslah apa yang patut. Tengah dia pegang batang paip tu, dia baru pusingkan badan menghadap ke arah roundabout. Tiba-tiba Pak Soleh berhenti, geng. Berhenti, dia pegang je batang paip, dia pandang, dia kecikkan mata dia, dia muncungkan mulut dia. Buruk muka aku. Dia perhati je dekat roundabout tersebut, sebab dia ternampak dekat roundabout tu, dekat divider roundabout tu, tepi darah tadi, seakan macam ada satu tubuh seorang lelaki pakai baju biasa, pakai helmet, tapi tengah duduk macam ni. Kau faham tak? Dia duduk tepi divider, tengah macam ni, pakai helmet. So Pak Soleh ni pun berbekalkan dia punya paip, dia teruslah berjalan ke arah roundabout tersebut. Sambil berjalan, sambil perhati, sambil tengok, sambil muncung-muncung mulut dia. Apa budak tu? Aksiden ke? Bila Pak Soleh makin lama makin mendekat, makin terselah keadaan orang yang duduk dekat roundabout tersebut, di mana terlihat yang baju dia seakan terkoyak kasar. Seluar dia dekat lutut ni habis koyak, geng. Dan kelihatan seperti ada titisan darah yang menitik daripada baju dia. Tak. Time tu Pak Soleh fikir satu je, ya Allah, ini mesti yang aksiden dekat sini ni. Ya Allah, mesti sakit budak ni, aku kena pergi dekat dia. Biasalah orang tu memang fikir baik-baik je, geng. Pak Soleh pun berlari-lari, anak sambil pegang paip berlari. Bila sampai dekat lelaki tadi, Pak Soleh tanya, awak ke yang aksiden dekat sini? Kenapa berdarah-darah ni awaknya? Budak tadi senyap duduk macam ni je, geng, tak respon apa-apa. Pak Soleh time tu dia intai kiri kanan nak cari, takut ada bangkai motor ke. Yelah, dah aksiden, mesti ada bangkai motornya. Takkanlah budak tu aksiden naik kereta kontrol, betul tak? So Pak Soleh pun intai-intai, tak ada pula motor-motor yang bersepai kiri kanan. Budak ni aksiden ke kena langgar lari, ke kena culik budak ni? Pak Soleh tanya lagi, dek, awak ni, awak aksiden motor ke, dek? Tak ada motor awak pun, dek. Senyap, geng, dia duduk macam gini je. Dan Pak Soleh tanya lagi sekali, dek, adik nak pakcik call ambulans ke, dek? Kalau pakcik call ambulans, nanti ambulans datang bawa adik pergi hospital, nak? Senyap, tak ada respon. Pak Soleh time tu tak tahu nak buat apa. Kepala dia rasa panau. Panau.
kepala dia rasa pening. So apa yang dia buat, dia ambil telefon, dia nak call member dia, nak minta tolong, cakap ada orang accident. Tengah type cari nombor telefon kawan dia, tiba-tiba budak yang tengah macam ni tadi bersuara. Memang suara lelaki, dan suara tersebut berkata, Pakcik ada nampak badan saya? Time tu Pak Soleh baru nak call tau. Dia tercengang. Dia letak telefon, dia pandang. Adik cakap apa? Pakcik tak dengar, salah dengar tadi. Sambil Pak Soleh pegang telefon tu, dia lihat dekat baju budak tu memang darah menitik makin lama makin laju. Seakan seperti ada luka parah yang disorok. Pak Soleh tentu tanya lagi, adik cakap apa dek? Pakcik tak dengar tadi. Dan budak tu jawab. Kali ni dia jawab, dia angkat kepala geng. Daripada macam ni, dia angkat kepala, dia pandang Pak Soleh, dia cakap, Pakcik nampak kepala saya? Pakcik Soleh time tu memang pandang tepat ke arah muka budak tu geng. Dan apa yang dia ceritakan, Pakcik Soleh tengok muka budak tu memang mengerikan. Di mana muka dia belah sini seakan terkoyak, seakan macam ada kesan batu-batu jalan. Hidung dia hilang, tak ada hidung geng. Dan mata dia sebelah ni terkeluar daripada soket mata, bergayut, pandang ke arah Pak Soleh. Pak Soleh time tu nak lari geng, tapi kaki dia seakan kena paku, kena gam pakai glue stick. So Pak Soleh tak buat apa-apa, dia just pandang je lembaga tersebut. Lembaga tersebut tambah lagi sambil pandang Pak Soleh. Semalam saya accident dekat sini. Badan saya hilang. Pakcik tolong saya ya. Pak Soleh time tu terus pejam mata, dia baca doa pelindung semua, dia baca ayat kursi. Dan bila kaki dia dah rasa dah macam boleh lepaskan diri, dia terus pusing belakang, berlari ke arah jalan yang lain yang ada member dia. Memang dia tak toleh ke belakang ada apa guys. Tapi biasalah bila orang tua berlari ni, berlari dia tak macam berlari guys, berlari dia macam berjalan macam tu. So nak sampai ke member dia tu agak take time. Walaupun lelah, walaupun mengah, walaupun ada asma, Pak Soleh teruskan berlari sebab takut punya pasal. Lepas tu sampai je dekat member dia tanyalah, "Oi Soleh, kenapa ni engkau muka macam pucat-pucat ni? Engkau okey ke Soleh?" Asal suara member dia macam tu. Lepas tu Pak Soleh dah kadang mengang-mengang, dia cakap, "Weh, tak boleh man, dekat tempat tu man ada hantu man, aku nampak man." "Tapi Soleh ni siang hari mana ada hantu?" Man, betul man, ada hantu man dekat situ man. Dia tegur aku man. Dia cakap cari badan dia, muka darah-darah macam accident." Kawan dia cakap, "Oh Soleh tak tahu ke? Sebenarnya tak tahulah hantu ke apa, tapi dekat tempat engkau semalam tu ada budak accident Soleh. Accident motor dengan van. Memang teruk budak tu kena gelis, meninggal dekat situ. Engkau nampak apa-apa ke?" Pakcik Soleh time ni memang gigil, memang demam geng. Memang dia minta cuti, dia terus balik rumah, tak sambung kerja. Dan diceritakan juga oleh anak Pak Soleh, selama seminggu geng, Pak Soleh tak makan. Dia makan tu makan, tapi bila nak suap je, termuntah keluar balik sampai kena masuk hospital. Sebab apa? Sebab selama seminggu tu, bau darah yang dia cium kat roundabout tadi melekat dekat hidung. Sehinggalah kena bawa Pak Soleh ni pergi berubat dekat pusat ruqyah, di mana orang kat sana cakap yang Pak Soleh ni dah terkena badi mayat. So lepas minum air tawar, dia cuci hidung pakai air zam-zam apa semua, alhamdulillah sekarang Pak Soleh sihat geng.
Tapi sekarang dia dah tak kerja menyapu-menyapu tu semua. Sekarang dia buat kerja lain, jual aiskrim ke apa, entah aku lupa. Tapi yang penting, itulah cerita seram daripada Pak Soleh. Thank you guys sebab stay tune tengok cerita aku sampai habis. Kalau korang suka cerita seram, korang kena follow channel saya, subscribe, jangan lupa on notification button. Dan terima kasih pada yang sudah memberi guys. Semoga murah rezeki awak. Nantikan next story puaka daripada aku. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.